So, seperti mana yang maklumi, malam ini nak sembang sikit tentang seni berfikir. Okay? Bagaimana kita nak berfikir ataupun kita nak, tujuan berfikir ni, kita nak upgrade ataupun kita nak meningkatkan kita punya kualiti otak kita ni. Okay? Otak dia ada kaitan dengan minda. So, kita nak upgrade kita punya kemampuan otak yang kita dah belajar, cikgu dah ajar sebelum ini. Daripada tahun 98, 99 sampai hari ni ajar bab minda. Ada yang dah hadam tu pun. Waalaikumsalam Zaidi. Boleh join, tak ada masalah. Syafi'i. Johor clear, Alhamdulillah. Cik Nur Kintan, Waalaikumsalam. Okey ya. So, kalian tengok, kita nak tengok kenapa kita kena menggunakan otak kita sepenuhnya. Dan apakah bezanya antara manusia yang dikatakan sebagai makhluk Allah yang sebaik-baik kejadian berbanding dengan binatang ataupun dengan jin. Mesti ada punya perbezaan kan? Perbezaan. Kenapa kita ni dipanggil sebagai makhluk yang sempurna ciptaannya. Okay, yang mulia. Dan boleh lebih mulia daripada malaikat ataupun lebih hina daripada binatang. So, apa yang menyebabkan bezanya kita dengan makhluk yang lain adalah kita ada otak dan juga ada kemampuan untuk berfikir ataupun kita ada dia punya mindanya. Okay? Binatang ada otak, tak ada minda. Okay? Muhammad Fadil, silakan boleh join. Okay. Kalaulah kita fikir, kalaulah binatang ni ada otak dan ada minda, so otak dia dan minda dia sentiasa berfungsi. So kita akan tengok lembu akan lepak tepi jalan bersembang-sembang, okay? Buat perancangan masa depan dia kan. Tengok kucing pun akan bersembang-sembang, berfikir apa nak makan besok sebagainya lah. So yang ada otak dan minda hanyalah manusia sahaja. Dan Allah bagi sedikit kelebihan pada binatang tertentu. Dia ada sikitlah akal dia, macam chimpanzee, macam dolphin, dia ada sikit dia punya kemampuan yang boleh dilatih. Boleh dilatih. Itu pun sebenarnya sebagai latih tubi. So, sebelum cikgu nak mulakan cerita pada malam ini, okay, kita balik kepada ayat Al-Quran, yang mana antara sebab, okay, Allah kata dalam surah Ar-Rum ayat 8, patutkah mereka masih cukup dengan mengetahui? Maksudnya Allah tanya kita, okay, Allah persoalkan kita, adakah kita ini cukup hanya dengan tahu sahaja? Okay? Ataupun kalau orang kata sekarang ni ialah segi yakin lah, yakin segi ilmu sahaja. Dan kita kebanyakan manusia ni hanya berpuas hati dengan tahu. Kan? Sebab tu kalau bila dengar orang cerita, orang sampaikan ilmu, kita taklah, aku dah tahu dah benda ni. Kan? Semua yang aku dah tahu. Okay? So Allah kata, adakah mereka merasa cukup dengan mengetahui dan tidak memikirkan dalam hatinya? Maksudnya bila Allah kata berfikir dalam hati, dia akan berfikir menggunakan dia punya akal dan juga dengan emosinya. Diselaraskan akal dan emosinya supaya dua tu digabungkan. Maknanya dengan faham dan menghayati setiap apa yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita ini. So dalam surah Ar-Rum Allah beritahu kita lah, cukup ke kita ni dengan hanya tahu saja? Sepatut kita kena lebih mendalami. Okay, lebih mendalami. Dan Allah kata juga, dia tidak menciptakan langit dan bumi ini serta segala yang ada di alam semesta ini. Antara langit, bumi dan semua isinya itu, melainkan semuanya ada gunanya. Okay? So, maknanya segala yang Allah cipta ni ada gunanya. Dan di sinilah sebenarnya Allah dah mulakan, supaya kita ni pada orang-orang yang berakal, okay, mereka akan mula berfikir tentang apa yang Allah sarankan dalam Al-Quran. Itu bezanya orang yang berfikir, orang yang ada matlamat hidup. Okay? Mereka ni sentiasa berfikir dan berfikir. Sebab itulah dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengarahkan, yang menyuruh kita
untuk kita sentiasa berfikir kepada apa yang Allah telah jadikan. Okay, maknanya Allah kata siapa yang tak nak berfikir dengan lebih mendalam, sekadar nak tahu saja. Okay, orang yang tahu dia hanya tahu, tapi bila orang yang berfikir lebih mendalam, dia mengkaji, lagi banyak dia kaji, lagi banyak dia akan jumpa. Jumpa apa? Bukti tentang kekuasaan Allah. So pokok pangkalnya, okay, kenapa kita diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita sentiasa berfikir, sentiasa merenung, sentiasa muhasabah, ialah supaya kita kenal akan diri kita dan kita kenal akan Allah yang menjadikan kita. Okay, sebab Quran ni dalam tu pelbagai. Ada ayat-ayat untuk kaedah-kaedah fiqh, ada ayat-ayat untuk kaedah-kaedah tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. So nak tahu tentang Allah, kita kena lihat alam semesta ini yang Allah jadikan kepada kita, yang ada gunanya pada kita, supaya kita lihat dan kita berfikir. Okay, supaya kita dapat tahu, mana kita dapat menghayati. Kita tengok, kita menghayati. Dan kita akan rasakan betul, benar, yang Allah tu maha hebat, maha berkuasa, maha sempurna. Setiap apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu introduction. Pada dia dalam Quran, Allah dah suruh kita bukan hanya sekadar tahu, tapi kita kena lebih memahami dengan hati kita. Maksudnya kena tahu dan juga ada penghayatan. Okay, kalau tidak, kita ini akan dianggap sebagai orang yang ingkar perintah kepada Tuhannya. So, apa ingkar perintah? Bila kita hanya tahu, kita tak dapat nak menghayati tentang siapakah Allah yang sebenarnya. So, kita tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, maka hidup kita ni lebih kepada sia-sia belaka. Okay, walaupun hidup lama, 1000 tahun pun tak guna kalau kita tak kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. So, bila kita kenal Allah, barulah kita rasa kita ni hamba, dan barulah kita akan memulakan tindakan untuk kita mengabdikan, okay, mengabdikan diri kita pada Allah yang Maha Berkuasa. So, untuk berfikir ini, kita nak upgrade. So, kita nak fikir dengan apa? Kita gunakan kita punya otak. Okay, otak yang Allah jadikan untuk kita gunakan. So, kalau kita lihat dalam Al-Quran, okay, Allah dah cerita. Saya tengok pada surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat daripada 20 sampai 24. Ayat 20 hingga 24, Allah ceritakan tentang, dia mengisah tentang tanda-tanda. Okay. Mana Allah suruh kita fikir ni, dia bagi tahu. Dalam surah Ar-Rum ayat 20, conclusionnya, ayat 20 tu tentang Allah kata, tanda-tanda kekuasaan aku menciptakan manusia daripada tanah. Itu dia tunjukkan dia kekuasaan dia. Ayat 21 pula tentang Allah kata dia ciptakan manusia hidup berpasang-pasangan. So maksud dia Allah suruh kita fikir macam mana kejadian kita dari tanah jadi orang, daripada tanah jadi macam kita sekarang ni. So proses. So kita kena fikir tentang proses. Okay? Sebab apa kita nak tahu kejadian dalam kita. Okay? Allah kata aku hidupkan manusia dengan berpasang-pasangan. So kat mana? Untuk apa? Supaya kita fikir juga. Dia ada pasangan apa nak buat. Okay? Macam mana nak datangkan kebahagiaan. Semuanya memerlukan kita berfikir untuk tindakan-tindakan nak tingkatkan kualiti hidup kita. Okay? Dalam ayat ke-22 pula cerita tentang dijadikan, okay, siang dan malam dan fungsi-fungsinya. So kita kena fikirlah. Kan? Baru kita nampak kalau kita mengkaji kenapa siang, kenapa malam, macam mana siang berlaku, macam mana malam berlaku. So kita akan nampak tentang hebatnya Allah punya pentadbiran. Okay, ayat 24 tentang Allah kata kilat dan hujan. Okay, maknanya Allah sengaja bagi tahu kita dalam surah Ar-Rum itu sebut, tanda-tanda kuasaan aku adalah sekian, 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 sekian. Jadi bagi orang yang berfikir, dia akan nampak tentang betul Allah Maha Hebat. Orang yang tak berfikir, dia hanya baca full stop. Dia hanya nak tahu saja. Bila nak tahu saja, sekadar tahu, dia tak akan ada tindakan-tindakan seterusnya. Bila dia
berfikir, dia akan ambil tindakan selanjutnya. Dan tindakan selanjutnya inilah yang akan bawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat. Okey, Waalaikumsalam Azizan, selamat datang. Okey, itu tentang kekuasaan. Malam ni bukan kelas tafsir Quran. Cikgu tak ni. Cuba cikgu nak mengajak pada dengan Al-Quran tersebut. Kalau kita baca Quran dan terjemahannya, mana setiap ayat tersebut, kita cubalah ikut saranan Allah. Bila Allah kata, fikirkanlah. Bila fikir ni macam-macam kisah lah kan. Macam-macam dia punya apa yang nak difikirkan dalam Al-Quran tersebut. So banyak benda. So mengapa? Kenapa banyak sangat arahan Allah supaya kita fikir ni? Sebab dia nak jadikan kita sebagai hamba dia. Kan, hamba-hamba dia yang berfikir. So bila dah fikir ni, kita akan jadi orang yang mengenal akan dirinya. So nak fikir ini, kita kena guna otak kita. Guna otak, bukan guna perasaan. So, ni bab otak je lah. Nanti kita akan cerita bab otak atau apa benda kan. So, nak berfikir mesti guna otak. Dan kita pula kena mengkaji otak dengan otak. Nak kaji otak, kita guna otak kita untuk kaji otak kita. Tu hebatnya otak. Otak untuk kaji otak. Sampai kita pun tak boleh nak berfikir terlampau banyak. Dia punya orang kata kemampuan otak tu. Mana dia satu benda yang eksklusif ada pada manusia, otak dan minda. Tu yang menyebabkan kita ni berbeza daripada makhluk yang lain. So ni saya tunjuklah. Maknanya otak kita ni bukan barang otak. Dalam otak kita ni banyak benda, banyak fungsi. Fungsi untuk merasa, fungsi untuk mendengar, fungsi untuk melihat, fungsi untuk berfikir, fungsi untuk macam-macam fungsi. Dan setiap dia punya bahagian tu ada dia punya tugas-tugas tertentu. So kalau kita nak aktifkan kita punya otak ini, kita nak aktifkan kesemuanya, supaya kita ni orang yang berfikir pada Allah Ta'ala, supaya kita menjadi orang yang kenal Allah, kita kena aktifkan semua bahagian-bahagian ini. Ini yang kita tentang macam mana kita nak menggunakan otak tersebut. Ini just tunjuklah tentang otak kita lah. So, soalannya, macam mana kita nak upgrade, nak tingkatkan kemampuan otak kita ini. Yang Allah dah sarankan sebenarnya dalam Al-Quran. Walaupun kita ni bukan ustaz, tak payah tafsir Quran, kita tak kerti. Kita just baca Quran sebut, terjemahan, dan kita gunakan otak untuk memikirkan setiap arahan yang Allah tunjukkan, yang Allah nyatakan, setiap cerita yang Allah nyatakan dalam Quran, supaya kita ni dapat dia punya impak. Impak utama ialah kita kenal Allah. Sebab Allah kata guna otak dan guna hati. Maksud dia berfikir dan juga menghayati cerita-cerita yang Allah suruh kita tengok dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk kita punya kebahagiaan dunia dan akhirat. So macam mana kita nak aktifkan otak? Kita kena berfikir. Dan macam mana kita nak berfikir pula? Macam nak berfikir? Dan berfikir ni dia mesti mula dengan soalan. Nak berfikir dia mesti ada soalan. Soalan akan trigger untuk otak berfungsi. Kalau tak ada soalan, otak diam. Biar ada soalan, otak akan mula memproses data. Dan soalan pula kena tahu. Kan soalan tu soalan yang berkualiti ataupun tidak. Kan kalau soalan tak berkualiti, dia just jawab je lah. Biasa soalan yang tak berkualiti dia akan jawab gunakan emosi. Tapi soalan yang berkualiti dia akan jawab gunakan otak dan mindanya. Soalan-soalan. Contohnya dalam Quran banyak soalan kan.
Okay, contohnya kita nak tanya soalan pada kita, nak aktifkan otak kita ni, kita kena sentiasa tanya soalan. Kalau dalam Al-Quran tu cerita tentang alam semesta, tentang kejadian alam, tentang kisah-kisah sejarah. So kita kena tanya bagaimana, okay, mengapa, kan? Cuma jangan persoalkan tentang zat Allah je. Macam mana rupa Allah, jangan tanya. Kan? Mana yang berkaitan dengan zat Allah, jangan tanya. Kalau tanya, jam otak. Kita tanya dia punya kejadian, dia punya apa yang Allah telah zahirkan di alam ini. Allah mengisbatkan dia punya sifat Allah. Dia tengok apa yang berlaku kat alam ni, sifat-sifat Allah. Sifat penyayang dizahirkan kepada ibu, kasih pada anak. Dipinjamkan sifat dia secebis, sifat kasih sayang kepada ibu. So ibu kasih pada anaknya. Dia letakkan secebis kasih sayang daripada binatang kasih pada anak dia. So kita tengok, kalau ibu sayang pada anak, apatah lagi Allah, kan lebih sayang kepada hamba-hambanya. Sebab tu adanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman diberikannya untuk di alam dunia ini, dibagi pada semua orang. Ar-Rahim untuk orang yang terpilih di akhirat kelak. Nampak tak? So Allah menzahirkan dia punya sifat jalal dia, kekuasaan dia di alam ini. Masa bila? Masa kilat, masa peti. Kita tengok, kita nampak, kita takut. So kita nampak bahawa Allah menzahirkan dia punya sifat gagah perkasa. Kan? Jadi kita waktu kita kena berfikir. Okay? Jadi nak mula fikir pun, kenalah juga ada asas tauhid. Kan? Kita orang Islam kena berfikir dengan asas tauhid. Jangan fikir pakai logik akal. Kan? Jadi free thinker pula. So Islam dia mesti berpandu pada tauhid. So nak tak nak kena belajar ilmu-ilmu fardu ain. Untuk belajar fardu ain barulah boleh fikir dengan waras. Kalau tak belajar fardu ain, kita fikir juga kan jadi free thinker. Kan? Jadi orang apa yang jenis pakai logik akal semata-mata. Okey. Okey Zanzuri, boleh tanya soalan insya-Allah. Tak ada masalah. Okey, contoh nampak tak? Tak nampak? Okey, tengok gambar botol ni. Okey, nanti aku tunjuk satu gambar botol. Cuba tulis dalam komen tu, ruang chatting tu, apa yang korang faham tentang botol kosong ni. Nak cakap apa? Nak tulis apa tu? Nak tulis botol kosong ke ataupun botol belum dipenuhi? Tulis tengok. Siapa yang nak tulis botol tu kosong ataupun tulis botol itu belum dipenuhi? Tulis tengok macam mana. Iman. Okay, iman ni dia kena belajar. Okay, belajar dulu kena tahu. Kemudian iman adalah satu benda yang kita kena percaya. Okay. Kena percaya, dan ada kalanya bila kita gunakan akal untuk mendapatkan bukti, maka akan bertambahlah kita punya kepercayaan tersebut. Okay. So dia mesti juga berpandu kepada tauhid. Kalau tak ada tauhid, tak belajar basic, tak belajar apa tentang sifat Allah pun semua, tu nak berfikir memang takkan jadi. So kita mesti ada guideline. Nak berfikir mesti ada dia punya garis panduan. So sebagai orang Islam kena belajar tentang tauhid. Kena belajar tentang fiqh sikit. Okay, yang sepatutnya. So otak kita dia berfikir dia ada limitation dia. Jangan fikir tanpa batasan. Memang ni. Okey? Tulis sama ada botol kosong ataupun botol belum dipenuhi. Ataupun botol belum digunakan. Okey, botol, Rosdan kata botol belum digunakan. Syukri botol kosong. Khairuddin botol kosong. Hafi botol kosong. Muhaimi botol kosong. Aras Akil botol kosong. Okey? Sebenarnya apa? Just benda sama. Botol kosong pun dia, botol belum diisi pun dia juga.
Kenapa ada yang jawab botol kosong dan kenapa ada yang jawab botol boleh penuhi? Itu bergantung kepada kita punya prosesor otak kita. Okay? Bergantung pada prosesor otak kita. Bagi orang-orang yang biasa-biasa, yang jarang menggunakan otaknya, okay, jarang berfikir sebenarnya, dia akan cakap senang je, mudah, tak fikir banyak, botol kosong, full stop. Okay? Tapi bagi orang yang menggunakan kemampuan otaknya, dia akan lebih advance. Dia kata botol belum dipenuhi. Okay? Sebab bila kata botol kosong, kalau setakat itu saja, mungkin kita akan buang. Okay, bila botol belum dipenuhi atau belum digunakan, dia akan mula bertindak untuk memikirkan selanjutnya apa. Okay, ini contoh lah kan. Mana dia benda yang sama, cuma perspektif, pandangan kita, frame kita. Okay, cara kita bercakap, cara kita menyatakan idea, berpaksi kepada corak pemikiran yang ada dekat sini. Nanti aku akan terang lepas ni, macam mana corak kita berfikir. Okay, tak salah sebenarnya. Okay. Sebab mana dia bila tanya soalan situ, kita akan, soalan tu berkualiti atau tidak. Kalau soalan yang berkualiti, kita akan lebih bertanya lagi sampai dapat jawapannya. Bertanya dan bertanya. Tapi ingat, mesti ada limitation berpandu pada tauhid kepada Allah Ta'ala. So, kena belajar. Okay, iman tak boleh dapat dengan berfikir semata-mata tanpa belajar tauhid. Dia kena ada juga belajar tauhid, baru boleh berfikir. Berfikir ni untuk membuktikan lagi, mendapatkan bukti tentang apa yang Allah nyatakan itu betul. Okay? Menguatkan bukti sebenarnya. Okay? Kalau kita ni, kalau tak ada bukti, kita percaya. Okay? Kita percaya, tapi percaya hanya sekadar ilmu je lah. Okay? Ilmu je sebenarnya. Okay? Jangan cakap sembang banyak lah. Kalau hanya kita baca, kita tengok je tu, kita percaya ilmunya. Contoh bila orang telah mengalami, contohnya orang tengah kesusahan, duit tinggal RM5 contohnya, iaitu dia yakin, kalau sedekah Allah akan bantu dia, dia bagi RM5 ke orang, itu dalam masa yang pendek Allah balas balik. Dah bagi orang RM5, tiba-tiba ada orang bagi dia RM50. So kalau orang yang macam tu, apa dia punya tahap iman? Dia akan rasa lebih, dia confident. Maksudnya betul lah apa yang Rasulullah cakap. Kalau kamu sedekah, Allah akan jaga kamu, Allah akan bantu kamu. Tapi kalau kita yang tak sedekah, yang tahu, okey kalau sedekah dapat sekian-sekian, tak buat. Sekadar tahu je lah. Sekadar tahu. Kan kita tak akan bertindak lagi. Tapi bila orang dah selalu buat, bagi duit, dapat duit. Bagi duit, Allah bagi lagi. Bagi, Allah bagi lagi. So dia punya keyakinan kepada apa yang Rasulullah cakap bertambah tinggi, bertambah kuat. So bila bertambah kuat, dia akan lebih agresif, lebih akan usaha. Maknanya dia akan belajar lebih pada penyerahan pada Allah Ta'ala. Kalau kita yang tak sedekah, tahu je. Okay, kalau sedekah dapat 10 kali ganda. Itu je lah, sekadar tahu. Adakah tahu tersebut dapat bantu kita untuk meningkatkan kualiti hidup kita? Tak ada kan? Nampak tak? Itu maksud dia yang kita nak benda tu. Okey. Okey So, kalau yang ini pula, botol ni. Botol ada susu. Nak cakap apa? Nak cakap botol separuh isi ke? Separuh belum diisi ke? Macam mana ke? Kan? Tapi bagi orang yang pemikiran detail, nanti saya ajar tentang cara pemikiran. Okay. Bila orang campur detail sangat, dia akan cakap botol tersebut dipenuh dengan susu. Dia detail kan, sebanyak sekian-sekian dia punya kuantiti. Itu bagi orang detail. Okay. Bagi orang yang jenis visual, dia tengok ya. Okay. Dia cakap botol ada susu, full stop. Kalau detail, botol ada susu, berapa dia punya mililiter pula, dia akan cakap detail. So, berpandu pada sini. Okay, kita punya prosesor otak kita sebenarnya. Okey. Ini saja nak tengok lah kan. Nak tengok kita punya cara berfikir kita. Okey, botol separuh penuh. Itu orang biasa lah tengok botol sepenuh kan. Botol ada susu tapi tak penuh. Nampak?
Itu dah mula lebih dia tengok dan dia memerhati. Botol apa? Ada apa yang penuh? Apa yang tak penuh? Susu. Lepas tu yang ditagi berapa pula dia tengok pula berapa ml susu pula. Kan? Tu maknanya bila orang yang otak dia dah selalu digunakan untuk berfikir, dia akan tengok, dia akan bercambah-cambah dia punya idea dia. Okey. Cikgu sejak buat buku ibu cikgu sejak buat ibu tentang berfikir ni, dah kepala otak ni macam-macam idea keluar. Terpaksa tulis. Okay, tak boleh simpan. Kalau idea keluar tak tulis, memang dia akan hilang. Macam-macam idea keluar. So dapat idea, tulis. Terpaksa siapkan buku kecil tulis. Okay, sebab dah mula start kita berfikir, rupanya bila start berfikir, otak ni dah berfungsi sepatutnya, seperti yang sepatutnya. So bila kita fokus satu benda, dia akan bagi jawapan. Dia akan bagi idea. So idea terpaksa ditulis. Jangan simpan dalam sini. Jangan nak belagak. Dah ada idea, simpan. Apa yang aku ingat ada. Ada idea, tulis. Kalau ingat, tak jadi. Dia kena tulis, baru nak tambah dia punya keluar dia. Okey ya. Itu tentang botol lah. Kita saja nak tengok kita punya okey. Yang ini merupakan satu tajuk sebenarnya. Cikgu ni bersembang ke nak mengajar kan? Okey, prosesor otak. Okey. Manusia ni dia ada 4. Dia ada 4 kategori. Dan 4-4 ni ada pada kita. Cuma kita kena pasti yang mana satu dominan ataupun tidak. Okey. DVAK. Ni prosesor otak kita lah. Cara otak kita ni berfikir. Benda ini, tajuk ni kalau kita faham betul-betul, ditambah dengan beberapa tajuk yang lain, dalam NLP kan, ni dalam NLP cerita lah. Faham tajuk DVAK ni dan beberapa tajuk yang lain, kita dah boleh mempengaruhi orang lain dengan kata-kata kita. Itu yang belajar dalam NLP, dalam Hinopsis. Dia mesti mahir benda ni. Mesti mahir. Okey, apa itu kita punya prosesor kita? Nanti cikgu akan kaitkan prosesor ini dengan ayat Quran. Okay. Quran pun ada benda ni. Memang Allah suruh kita berfikir guna 4 perkara ni. Okay, yang pertama tentang prosesor digital. Yang kedua visual. Okay. Contohnya, cikgu tengok dalam surah.my. Okay, cikgu tengok dalam software surah.my. Cikgu type ayat berfikir, dia keluar ada 31 ayat. Ayat yang mengatakan perkataan berfikir tersebut. Bila type ayat fikir, dia akan keluar 86. Bila type ayat perkataan memikirkan, 51. So nombor tu lah, dia type dalam surah.my, fikirkan, dia keluar 8. Renung keluar 3. Maknanya, banyak dalam Quran yang suruh kita berfikir dan renungkan. Carilah kan. Download surah.my. Surah.my. Type lah apa-apa pun, dia akan keluar. Nak type apa, mati ke hidup ke, nak keluar ayat Quran. Senang kita nak buat carian kan. So inilah cara cikgu. Type ayat berfikir, type perkataan fikir, akan keluar banyak tu. Mana banyak dalam Quran yang suruh kita berfikir tentang dalam Quran punya ayat yang Allah ceritakan. Okay. Dalam Quran ni ada yang kisah-kisah yang dah berlaku. Allah suruh kita renungkan, ambil iktibar. Ada kisah-kisah yang akan berlaku. Allah suruh kita fikir dan renungkan untuk buat persiapan. So kalau kita hanya baca Quran yang Arab, tak baca yang terjemahan, takat tu je lah. Tapi kalau kita baca terjemahan, sekadar baca saja, buat tak kisah, macam itu juga. Tapi kalau kita baca Quran, baca terjemahan dan mula berfikir dengan perasaan, kita akan dapat sesuatu. Okay, nanti cikgu akan kait dengan ayat Quran lepas ni. So ini antaranya. Type perkataan tersebut keluar, mana banyak benda. So ayat-ayat yang menyuruh kita berfikir ini, dia kategori digital. Okay, dalam kita punya cara berfikir kita, dia anggap sebagai digital. Digital ni, bila fikir, dia fikir terperinci. Okay, dia akan berfikir dengan terperinci.
Kalau dia nak present satu pun, dia akan present dengan terperinci, detail. Ini orang-orang yang yang dia punya cara berfikir tu lebih kepada digital. So kalau kita orang yang berfikir dengan terperinci, kita dianggap sebagai orang yang cara gaya berfikir digital. Dan itulah yang Allah nakkan kita buat. Okay. Maknanya dia baca Quran, fikir terperinci. Jadilah kita orang Islam yang berjaya. Berjaya sebab apa? Sebab otak kita ni dimanfaatkan sepenuhnya. Bila otak ni geliga, fikir satu fokus tu benda, dia akan dapat banyak idea akan timbul. Sebab tu zaman-zaman dulu, okay, kita punya ahli falsafah, ahli sains Islam, semua hebat-hebat. Kan, hebat-hebat dia punya ciptaan, inovasi tak terfikir oleh orang kafir ni. Kan, macam mana orang dulu buat jam lah, apa semua kan. Hebat sebab dia orang sentiasa gunakan otak untuk berfikir. Okay? Ulama dulu. Kan? Dia fikir bukan fikir dunia, dia fikir tentang ayat Al-Quran sebut. Dia tengok sampai tahap Allah kata, bila orang Islam, orang yang beriman ni, kalau dia ingat Allah, hatinya jadi gementar, takut. Sebab apa? Dia dah kaitkan dengan, dia sebut Allah, dia nampak dah Allah punya kekuasaan, Allah punya kehebatan, dia nampak dah. Dia dah rasa sebab dia pakai ini. Waalaikumsalam kepada yang bagi salam. Okey. Kemudian Allah kata pula dalam Quran, cuba type perkataan lihat, ada 386 ayat tentang lihat. Kalau type melihat, 280. Ini jenis visual. Okay. Visual. Maksud Allah kata dalam Quran tu, ada ayat-ayat yang Allah suruh kita lihatlah. Lihat apa? Kejadian yang aku jadikan. Okay. Lihatlah apa yang aku jadikan. Apa yang akan aku jadikan. Ya Allah kadang cerita kat kita kan, okey, syurga, di bawahnya air yang mengalir. So kita baca dan kita membayangkan. Okay. Mana Allah nak hidup, supaya Allah nak bagi kita hidupkan kita punya visual, membayangkan. Tadi kita berfikir dengan teliti, dengan terperinci. Sekarang ni kita membayangkan, visual. Okay. Allah cerita tentang, dalam surah Yasin kan, tentang apa? Tentang kisah-kisah daripada hidup masuk alam barzah. Allah ceritakan alam barzah jadi apa. So kita baca dengan penuh perasaan dan kita membayangkan. Walaupun tak seperti yang sebenarnya, cuba bayangkan dalam gelap. Kubur yang sempit dalam gelap. Kita lockdown pun dah sakit jiwa kan. Lockdown dalam rumah pun sakit jiwa, tak boleh keluar. Apatah lagi dalam kubur yang gelap, sempit. So bila kita membayangkan, apa kita rasa agak-agak? Cuba pejam mata kejap. Kan? Pejam mata kejap, bayangkan dalam kegelapan, sempit, sejuk, kaku. Cuba bayangkan dan rasa. Allah suruh kita pakai otak, pakai emosi. Bayang dan rasa. Gelap, sempit, sejuk. Apa kita rasa? Kan? Berbanding kita just baca kubur tu gelap, sempit dan juga sekian. Baca sahaja, tahu sahaja dan merasai. Nampak? Maknanya kat sini Allah nak suruh kita aktifkan kita punya visual, pandangan, supaya kita ada wawasan. Nampak? Jadi kat sini dalam Quran dah ada soalan-soalan, dah ada arahan-arahan yang kita kena buat. Okey, seterusnya kategori yang ketiga, audio. Yang keempat, kinestetik. Okey, kalau type perkataan dengar, ada 200. Yang dalam surah Luqman dia keluarkan ayat Quran tentang dengar. Mendengar 161, pendengaran 17. So dalam Quran juga Allah suruh kita dengarkanlah. Dengar apa? Dengar kata-kata Rasulullah, kata-kata Nabi, kata-kata
mengajak kepada kebaikan dalam Quran. So kat situ dah ada dalam 300 lebih. 378 ayat tentang dengarlah. Tadi fikir. Lepas tu bayang. Lepas tu dengarkanlah. Dan ayat rasa pula Allah kata, rasa. Ayat rasa tentang ada 265. So dalam Quran sebenarnya kalau kita betul-betul melihat, mengkaji, okay, kita akan aktifkan kita punya kemampuan otak yang empat-empat tu, yang digital, yang visual, yang audio, yang kinestetik. So semua bahagian otak akan diaktifkan. So bila kita trigger satu benda, kita fikir satu benda, dia akan datang macam-macam idea. Sebab kita telah mengaktifkan sel-sel otak kita sebenarnya, yang ada lebih pada trilion sel dalam otak kita aktifkan. Rupanya Allah nakkan orang Islam ini, hamba-hamba dia, pakai akal dan juga penghayatan. Supaya apa? Supaya dapat kenal akan dia. Tapi bab-bab macam ni, kena juga kita cari guru mursyid. Cari guru yang boleh bantu kita. Sebab itulah at least kita kena belajar tauhid. Jangan pandai-pandai. Okay? Kalau tidakkan berfikirkan lebih sangat, jadi liberal. Okay? Jadi free thinker pula kan. So kita ada limitation. So berfikir dalam konteks tauhid. Jangan berfikir dalam konteks nafsu. Hancur kita nanti. Okey, itulah kisahnya. Kita kena banyak berfikir. Okey. Dia bab ni nak cerita, dia kena masuk kursus NLP. Nak cerita detail. Macam nak guna apa semua kan. Ni saya guna kaitkan dalam Quran ada menceritakan tentang prosesor otak ni. Tentang digital, tentang visual, tentang auditory, tentang kinestetik. Okey. Mana hebat sebenarnya. Memang hebatlah Quran kan. Kita yang tak hebat sebab kita tak nak baca pun malas. Quran kita tak baca makna pula. Lepas tu tak nak fikir pula. Apatah lagi nak pergi kelas tafsir. Lagi kita malas kan. Dah lah baca malas. Lepas tu nak baca terjemah pun malas. Nak fikir malas. Nak pergi kelas tafsir pun malas. Kadang malas sangat pergi kelas tafsir. Ustaz baca kita dengar. Kan? Kalau ustaz tu betul bagus, dia akan cakap, dia akan sampaikan, kita pun boleh rasa dengan emosi kita. Kalau ustaz cakap dengan penuh emosi, dengan penuh perasaan, dia dah alami, dia akan ceritakan apa yang dia alami, kita boleh rasa. So kita pergi kelas-kelas dia tu, dapat ilmu, dapat rasa, meningkatkan iman kita. Itu kalau jenis malas, pergilah kelas tafsir. Kan? Supaya ustaz tu ajar kita fikir pula. Cikgu bukan ajar tafsir, cikgu nak ajar kaitan otak dengan apa yang Allah sarankan dalam Al-Quran sebenarnya. Okey, so ada 4 ya. So last sekali Allah dah cakap juga dalam Quran disebabkan engkar. Maksud bila kita engkar ni macam adalah mana engkar ni kita tak beriman dan sebagainya, kita patuh arahan Allah. Kan? Jangan sampai kita ni kita malas nak berfikir, malas nak mendengar, malas nak membayangkan. Bila dengar ayat Quran, ayat-ayat Allah, ayat-ayat mengajak pada kebaikan, kita malas nak dengar. Bila orang tunjukkan kebaikan, kita malas nak tengok. Okay? Bila orang nak bagikan, kita malas nak merasai kebaikan. Jangan sampai Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 7 tentang sifat-sifat orang yang kafir. Ditutupnya mata, dibutakan mata, dipekakkan telinga, kan? Daripada mendengar kebenaran. Okay? Selagi kita dengar kebenaran, kita masih boleh bercakap tentang kebenaran, masih melihat kebenaran, nak tengok kebenaran, nak dengar kebenaran, nak cakap tentang kebenaran, insya-Allah kita masih lagi beriman. Jangan sampai nak cakap kebenaran pun malas, nak tengok kebenaran pun menyampah, nak dengar orang nasihat pun menyampah, takut kita ni tergolong dalam golongan yang kafir laknat. Okay? Itu risaulah. Lepas tu kita kena banyak berfikir sebenarnya. So sebenarnya berfikir ni, dia, point dia ialah soalan.
Maknanya, setiap kali apa yang kita nak buat dalam dunia ini, kita kena soal diri kita. Okay? Dia berfikir mesti mula dengan soalan. Sebab tu dalam Quran, banyak Allah bagi kita soalan-soalan untuk kita fikirkan. Okay? Soalan-soalan. So, kita kena create soalan. Kita kena banyak tanya diri kita, soalan yang berkualiti. Okay? Contohnya, untuk merancang. Okay, kita ni manusia kan, kita perlu merancang sesuatu. So, tanya soalan kat kita. Tanya diri kita. Kan at least, besok pagi, bangun pagi dah tanya soalan dah. Atau malam dia tanya soalan, besok aku nak buat apa? Kalau kita dah mula menulis perancangan, frame kita, besok aku nak buat apa, kita kena tulis. Kalau kita just main kat otak ni, dia tak berapa nak jalan. Okay? Kena tulis. Bila tulis tu, dia akan lebih fokus sebenarnya. Okay? Power of writing. Dia tulis sesuatu, dia akan lebih fokus. So, kalau malam sebelum tidur, sebelum masuk ke alam alfa dan theta, kita tulis, besok aku nak buat apa. Kan, simple lah. Aku nak buat apa. Kemudian kita detail lagi. Contoh nak apa? Besok aku nak apa? Maknanya kita dah frame kan kita punya kehidupan besok. Besok aku nak buat apa? Kita dah ada dia punya lorong dah. Berbanding orang yang tak fikir apa-apa. Besok dah redah je. Apa nak buat, dia buat je lah. Kan, kalau orang bekerja pun sama juga. Besok aku nak settlekan apa? Kerja apa aku nak settlekan? So, dia dah ada frame dah. So, bila tanya soalan, otak akan mula bagi fokus, bagi tumpuan. Apa nak dia buat? Baru dia tanya, nak buat apa? Macam mana aku nak buat? Macam mana aku nak laksanakan? Pak, soalan demi soalan. Sampai kita dapat detail apa nak buat. So, kita dah ada frame dah. Untuk besok, aku nak buat sekian. Bila rancang, kena buat. Kalau kita tak rancang, kita tak berfikir, tak ada soalan, besok nak buat apa tak ada, tak fikir apa pun, tidur malam ni, besok bangun, terus buat macam biasa. Kita hidup ikut kita punya kehidupan biasa-biasa yang telah terbiasa dibuat. Bangun pagi, lepas tu apa, main subuh, tidur balik, apa semua kan. Itulah. Kan? Dalam kita hari-hari benda yang sama. So, kalau kita rancang sesuatu, dia akan mula ada perubahan sebenarnya. Nizam, Assalamualaikum. Waktu pada sesuai di saran Islam. Waktu apa ni, Nizam? Zanzuri, saya tengah berfikir, kalau hidup zaman Nabi Nuh, mana nak pilih? Naik batu ataupun naik bukit? Okay. Fikirlah macam mana. Kalau agak cuba fikir, kalau datang Dajjal aku nak ikut tak ikut? Tu je. Banyak kan? Benda merancang. So, kita boleh rancang juga. Kalau aku mati besok, cukup tak persiapan aku? Ini untuk muhasabah. Kan? Buat keputusan, kena fikir juga. Kebanyakan manusia, mereka buat keputusan berdasar kepada emosi. Kebanyakan. Sebab itulah ahli-ahli peniaga, jurujual, okay, bila orang belajar NLP, mereka akan pengaruhi kita punya emosi. Supaya kita akan terbeli, terbayar, terikut apa mereka cakap. Ada kaedah-kaedah dia. Salah satu kaedah, kena memahami cara gaya orang punya berfikir. Digital ke, visual ke, audio atau kinestetik. So, biasa manusia akan bertindak ikut emosi. So, kalau kita main ke emosi dia, dia akan tergelincir. Itu maksud dia. So, nak beli, contoh nak beli barang. Kan, pergi shopping komplek, ada orang nak jual barang kita. Kita tanya dia, kita perlu ke? Kalau perlu, apa yang kita perlu sangat? Nampak? So, bila tanya soalan, sebenarnya, kita akan ubah daripada emosi kepada logik akal. Soalan menyebabkan kita akan mula berfikir guna akal, bukan guna emosi. So, soalan trigger kepada akal. Kita akan kembali pada stage akal. Minda sedar. Bukan minda bawah sedar. Bukan guna emosi. Itu gunanya soalan. Dia akan, bila tanya soalan, otak berfikir. Otak fikir, dia akan bergerak, dia akan guna akal. Okay, itu dia. So, nak buat keputusan, tanya soalan. Perlukah aku beli? Kenapa aku nak beli? Apa, kalau aku tak beli, tak semula hidup aku.
Kan? So bila kita fikir pakai akal semua, tak payah beli. Tapi kalau tak pakai akal, kita akan terikut kenapa dia beli. Kita ikutlah sebab dia mainkan emosi kita. Okay? Peniaga ni dia akan main emosi. Emosi pertama dia mainkanlah keperluan kita. Kan? Adalah cara nanti kita bincang bab macam mana jual mempengaruhi emosi kita. Okay? So dalam apa lagi? Sebelum bertindak, fikir dulu. Okay? Lepas tu cikgu kadang malas nak tulis dalam Facebook. Malas nak komen pada orang punya post. Ya, komen kadang-kadang dah tulis dah. Nak tekan enter, fikir dulu. Perlukah aku tulis benda ni? Tak payahlah. Kan? Itu kalau rasa perlu, kita tanya diri kita. Nak tulis dalam Facebook, nak tulis pada media sosial, perlu tak aku tulis? Apa kebaikan? Kalau aku tulis ni, apa kebaikan kepada orang lain? Orang sedar ke? Ataupun kalau aku tulis ni, menyebabkan orang akan bergaduh? Sebabkan tulisan aku jadi isu, orang bergaduh-gaduh. So, kita fikir dulu nak buat. Kan? Kita fikir dulu. Tu kena belajar cara berfikir. Kena tahu soalan-soalan dia. Kan? So, kalau dah biasa dengan soalan-soalan tersebut, senanglah. Sekarang ni memanglah payah sebab kita tak biasa menyoal diri kita. Kan? Perlu tak aku tulis dalam Facebook hari ni? Perlu tak aku menyampuk orang yang post? Kalau aku tulis dia apa jadi? Kalau aku tulis ni, ada kat orang kecil hati? Ada orang kecewa? Ada tak orang marah aku? Ada tak kesan pada aku? So kalau kita tak payah buat lah. Tapi kalau orang yang tanpa pakai akal, tengok post, kita pun menyampuk. Kan? Sebab kita rasa geram sangat. Post-post tentang vaksin, tentang COVID, itu geram, kita pun balas juga. Dapat apa? Dapat orang like kita lah. Kan? Terselak ada orang maki kita pula. Kan? Dan bergaduh pula. So sebelum kita buat satu, tanya soalan, perlu ke aku buat? Adakah aku buat ni, tulis ni datangkan kebaikan? Itulah dia. So banyakkan tanya soalan. So kena tahulah soalan macam mana yang nak ditanya. Okay? Sama juga kalau nak kena pasti masalah. Kan? Kita tanya soalan kita juga. Kenapa aku ni bisnes aku down? Kenapa dulu dapat katakan dulu main-main pun dalam 3,000, 4,000. Bisnes main-main. Tapi kan ni dapat 1,000. Sebab apa ya? Buat macam biasa. Tanya soalan. Carilah dia mana dia punya kesilapan. So tanya soalan demi soalan sampai jumpa jawapan. Kalau tak tanya soalan, dia tu je lah kan. Buat bisnes down. Jual-jual barang biasa 10,000, tiba bulan ni 5,000, kita buat bodoh kan. Tak tanya soalan pun. So kita pun macam bos biasa lah. Kan tak ambil tindakan apa-apa sebab tak ada soalan. Kita tanya, kenapa aku bisnes aku down? Mana puncanya, mana salahnya? Cek balik. Apa yang tak kena? Tak akan fikir, dia akan cek jalan. Dia akan tengok apa, dia akan flashback. Menggambarkan apa kita buat sebelum ni. Flashback apa kita dah buat. Strategi kita. Nampak? So, dengan soalan akan trigger otak supaya kita lebih menggunakan logik dikala membuat keputusan. Okay? Tapi yang sebelum buat keputusan maknanya ada satu cara lagi. Sebelum buat apa-apa keputusan, sebelum buat apa-apa berfikir, kita kena selaraskan dulu. Okay? Kena selaraskan kita punya akal dan hati. Sebagaimana Allah beritahu tadi, berfikir dengan akal dan hati. So nak berfikir, nak dapatkan pendapat, nak dapatkan jawapan pada soalan, selaraskan akal dan hati dahulu. Dah selaraskan, barulah jawab soalan-soalan yang kita tanya pada diri kita. Kalau tidak, nescaya kita akan menjawab menggunakan emosi. Okey? Tu maknanya kita guna macam-macam kan dalam kita punya nak merancang sesuatu, nak bertindak sesuatu, nak kena pasti masalah. Okay? Banyak sebenarnya dalam hidup kita kena. Okay? Dan juga jangan lupa muhasabah diri kita pun dengan soalan. Kan? Kalau kita memang digalakkan oleh Rasulullah supaya malam-malam kita bermuhasabah. Okay? Sebelum tidur malam tu, dah baca apa yang patut, menung seketika. Ambil 3 minit, kan menung. Apa aku dah buat hari ni? Apakah kebaikan aku dah buat pada hari ini? Tanya diri kita. Kan, tanya.
apakah sumbangan yang aku dah buat pada diri aku pada hari ini? Apa semangat aku pada diri aku? Apa semangat aku pada masyarakat? Apa amalan aku yang dah bertambah? So, tanyalah. Kan, bila tanya, kita nak tengok kita ni bertambah okey ataupun tak okey. Dari hari ke hari. Adakah hari ini lebih elok pada semalam? Hanya boleh kita tahu bila kita tanya soalan. Hari ni aku buat apa ya? Tulislah. Kan? Bukan kita nak riak, tulis. Hari ni aku sedekah hanya RM2. Semalam RM4, hari ni RM2. Dah kurang lah. Mana kita amalan hari ni dah turun. Hari ni semayang aku lewat sikit. Tanya soalan kan. Semalam semayang aku okey. Solat aku okey. Tapi hari ni lewat sikit. So adalah dia punya, nampak kita punya beza hari ini dengan semalam. Dengan soalan. Kalau tak tanya soalan, kita tetap sama. Bagi kita sama semalam hari ni. Tak ada beza dia. Kan, sepatutnya kita hari demi hari tambah baik, tambah okey. So soalan akan menyebabkan kita trigger untuk insaf, untuk bertindak, untuk merancang, dengan gunakan akal yang sepatutnya. Itu sebenarnya. So tajuk kita ialah seni berfikir dengan soalan. So soalan-soalan itulah yang kita kena tanya. Okay? Soalan-soalan itu kita kena tanya diri kita. Barulah otak ni akan trigger untuk menyelesaikan masalah yang ditanyakan kepada otak kita. So memang otak guna dia untuk nak menyelesaikan masalah. Kalau kita tak tanya dia, dia diam, dia buat bodoh. Kita pun jadi macam dia juga. Dia buat bodoh, kita jadi bodoh. So kena upgrade otak kita dengan banyakkan soalan-soalan yang berkualiti. So ada apa nak ditanyakan, silakan. Kok aku terlupa, terlepas. Ya, nombor-nombor tu Fadil. Nombor-nombor tu semuanya tentang, bukan nombor tu ialah, kalau type perkataan fikir, ada nombor tu ialah banyaknya ayat Quran tentang perkataan berfikir tu. Okay? Nombor tu ialah banyaknya Al-Quran. Kalau kita kata ada 300, maknanya dia ada 300 ayat tentang berfikir. Itu nombor Itu dia, itu mana fikir, memikirkan, tu type kan, dia keluar. Kalau keluar 70 ayat tentang saranan Allah untuk kita berfikir. Itu nombor-nombor tadi tu. So ada pun artinya silakan. Hampir sejam dah. Biasa aku punya sembang 1 jam ni. Okay, dah banyak lagi lah. Maknanya dalam hidupan kita, nak pastikan kita ni tanya soalan. Sebelum buat apa-apa, tanya soalan. Nak rancang, tanya soalan. Okay? Itu, supaya otak kita ni bertambah. Dan bila baca Quran pun, tengok ayat, renung seketika. Okay? Kita nak renung apa yang Allah maksudkan. Cubalah belajar. Kan, perlahan lah. Kan, cuba. InsyaAllah lah. So, taklah kita ni kan, macam lah orang kata, macam zaman-zaman fitnah ni, orang kata kita kena baca surah Al-Kahfi. Takkan baca saja. Kan? Baca tak faham, tak guna juga kot. Aku agak keberkatan surah Al-Kahfi lah. So kalau kita baca dan faham, tapi tak boleh faham juga. Sebab nak faham kena tanya guru yang faham. So kenalah berguru juga. Kan? Sekadar fikir bila baca surah Al-Kahfi, baca tengok-tengok sikit, oh ini maksud dia. Jadi untuk kita ambil tindakan. Okay? Tanya soalan kita. Kalau aku keadaan begini, macam orang Al-Kahfi ni, adakah aku nak masuk guru ataupun nak sama dengan keadaan zalim? Tanya soalan kita. Kan? Sekarang ni aku nak buat apa? Sama ya, kisah dia berbuang tu ya. Kan? Semua zalim ya. Kisah gitu. Maknanya Allah dah bagi clue dah. Kalau berlaku macam ni, buat macam ni. Dan Quran tu dah ada clue-clue untuk masa depan. Pakai contoh kisah Nabi Yusuf kan, yang dia mentafsirkan tentang mimpi, yang akan berlaku 7 tahun iklim bagus, tanam apa jadi, lepas tu 7 tahun akan kemarau, kering kontang, apa tak dapat, apa tak ada. Kan? So apa dia buat? 7 tahun pertama dia merancang dah. Kan? Dia menafsirkan mimpi, dia rancang dah. Masa tengah subuh tanam macam-macam. Sebab nak ready untuk 7 tahun yang kering kontang. 7 tahun. Pertama tanam macam-macam, simpan
dan juga untuk 7 tahun yang kemarau. Dan simpan pun ada cara juga. Kan dalam Quran cerita kan, nak simpan pun ada cara juga. Jangan pisahkan daripada tangkainya. So kalau kita nak simpan untuk 3 tahun yang akan datang ni, yang akan berlakunya kemarau panjang, okay, tanda-tanda kiamat, kita tahu kan. Itu adalah kita tahu, tapi kita tak menghayati, kita tak prepare, kita tak rasa yang kita akan alami. Mungkin anak cucu kita, bukan kita. So kita tak buat apa-apa lah kan. Cuba kalau berlaku kan, tanda kiamat, dia tahu tanda kiamat sekian-sekian, tapi macam tu lah kita. Dia tahu kita akan mati, macam tu lah kita. Sebab apa? Kita tak nak fikir pun kan. Tahu mati, cuba kita fikir, kalau aku mati sekarang, agak-agak aku ke mana? Renunglah ketiga, tanya soalan ketiga, kalau aku mati malam ni, agak-agak aku ke mana? Kubur tu gelap ke terang ke? Kubur tu sempit ke lapang ke? Okay. Tanya supaya dia berfikir dan rasa, hayati. Dia akan rasa timbul sedikit keinsafan. Okey lah tu kan. Tak insaf pun kita astaghfirullahalazim, Allah. Buat ada tindakan lain, dia akan cuba bertobat kan. Besok buat lain cerita lain, tapi kena tobat dulu kan. Kita manusia biasalah buat jahat, tapi malam ni dah tobat dah. Kok mati kan, besok lagi buat jahat cerita lain, malam besok tobat lagi kan. Walaupun buat jahat, tobat yang lupa, tu je. Jangan buat jahat ada tobat, lagi masalah. So bila tanya soalan, dia akan tanya soalan, fikir dan hayati. Fikir dan hayati, gunakan akal dan emosi serentak, baru dia akan rasa lain macam, baru ada tindakan selepas itu. Okey, ada soalan tanya, silakan. Ya, Mak Nasir, sedarahkan akal dan hati. Okay. Sebab tu bila hati ni, kita kena base, kena balik kepada keimanan. Mesti ada tauhid. Dia tak boleh hati saja, hati yang ada tak boleh juga kan. Hati tu dia basic dia mesti ada fardu ain, mesti ada tauhid, faham tentang tauhid. Kalau orang yang tak ada tauhid, tak ada apa, dia fikir dia tak guna nafsu juga. So kita Islam base kita tauhid kena ada. Apa itu? Tentang syahadah kan, tentang syahadah, kena faham tentang kalimah syahadah. Sebab itu kalimah yang menyebabkan kita masuk syurga ataupun neraka. Bukan hanya mengucap, tapi kita memahami. Itulah kalimah tauhid kan. So bila ada benda faham, fikirlah, guna akal dan hati, insya-Allah. Kalau tak pakai hati saja yang tak ada tauhid, sama lah macam rendah martabat macam binatang, tu je kan. Bila pakai akal dengan hati ada tauhid, lebih pada malaikat. Malaikat patuh je, kita patuh, ada jahat, ada sebab kita pakai akal dan emosi perasaan yang tak ada pada malaikat. Binatang ada otak, ada perasaan juga. Tapi tak macam kita perasaan dia kan, tak adalah ada merajuknya kita. Okey, ada apa tanya silakan. Okey, ni ibu cikgu Cikgu ada buat ibu tentang seni berfikir. Okey, dalam tu ada macam-macam soalan untuk nak trigger, untuk permulaan lah kan, untuk kita nak tanya soalan bagi kita tentang nak buat keputusan, okey, tentang nak buat macam-macam lah. So soalan yang nak trigger otak kita. Okay, selain pada Al-Quran kita baca dan kita tengok, lepas tu kita ada juga soalan-soalan. Jadi kita dah biasa dengan soalan tersebut, berlaku apa kita akan tanya soalan pada kita. Tanya supaya kita dapat jawapan. Supaya kita jawapan, kita gunakan akal dan juga hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam, Ustaz Zuhani. Cara berfikir bergantung pada energi. Bila kita berfikir banyak, kita akan menggunakan tenaga otak. Okay? Otak ni, dia akan menggunakan lebih kurang dalam, lebih kurang 20% tenaga jasad. Bila otak mula berfikir, dia akan gunakan banyak tenaga. Okay? So, kalau tak nak collapse, tak nak keletihan yang melampau, bila kita banyak berfikir, kita akan letih sebenarnya. So kita kenalah exercise
Kan? Kena jagalah otak kita pula. Bukan hanya exercise, kena jaga otak. Pemakanan dia, exercise otak, brain gym dia, kan? Kena macam itulah. Dan apa yang menyebabkan kita ni, keletihan, orang macam kita ni keletihan, orang awam macam kita ni, sebabnya kita banyak berfikir tentang benda yang tak berlaku. Benda yang tak pasti berlaku, ataupun sama panggil kita ni overthinking. Hal-hal dunia. Bukan hal akhirat, hal-hal dunia. Okay? Kita terlampau memikirkan benda yang belum berlaku, takut tak bersebab. Sebab itulah kita cepat keletihan. Takut tak bersebab. Fikir benda yang tak apa-apa, yang tak payah fikir sebenarnya. Kan? Fikir jadi nak macam lah. Yang benda yang tak berlaku lagi, yang tak berlaku, itu je fikir macam negatif banyak sangat. Tapi kalau banyak fikir, memang kita kena exercise. Exercise, buat macam exercise apa-apa lah. Kan exercise tenaga dalam ke, exercise biasa ke. Okay? Orang main catur, orang yang main catur, dia tak main catur je. Okay? Dia bukan main catur saja, dia exercise. Kan tengok segi juara-juara catur dunia, bukan hanya main catur. Exercise berlari, angkat berat, berenang. Dia bentuk physical fitness sebab dia nak pakai otak dia ni. Abang kata orang yang racing Formula 1 kan, selepas habis racing tu, dia akan turun berat badan dia 5 kilo. Sebab apa? Memandu keadaan laju, dia tension, dia memikirkan apa akan berlaku sebelum ni, selepas ni, apa akan berlaku. Okay? So dia fikir-fikir, turun berat badan. So maknanya kena, otak ni kena sihat juga. Kena exercise badan kita. Tubuh yang cergas, otak kita pun cergas. Tubuh yang sihat, otak cergas. So kena exercise, jaga pemakanan, jaga tidur, macam-macam lah. Fikir di luar kotak. Tapi jangan kotak tu. Kotak apa yang nak difikir tu? Okay, fikir di luar kotak ni sebenarnya hanya akan berlaku pada orang yang biasa berfikir kritikal ataupun kreatif. Dia dah biasa berfikir, dia akan dapat idea yang orang lain tak terfikir. Maksudnya dia fikir itu. Macam kita tadi lah, kan. Botol kosong ke botol belum dipenuhi? Kan? Itu maksud dia. Orang biasa kata botol kosong. Orang yang akan dia up sikit, botol tu belum dipenuhi. Sebab dia nak buat sesuatu. Okay? So di luar kotak. Kawan cikgu pula kata jangan fikir luar kotak, fikir tanpa kotak. So jangan blok apa-apa otak kita ni. Bila kotak, kita fikir dalam kotak ataupun luar kotak. Baik fikir tak ada kotak langsung, mana terus terbuka. Tapi ingat, limitation tetap dengan tauhid. Okey, macam mana nak set diri dengan otak daripada fikir hal dunia? Okay, bila macam ni, dah fikir hal dunia ni, kita kena bermuhasabah, kita kena jumpa dengan guru-guru agama. Okay? Sebab tu otak-otak lah satu kerja yang ini. Okay? Hati ni dia kena hidup. Kan? Kalau jumpa dengan guru-guru tarikat, guru-guru musyrik, dia suruh kita zikir lah. Zikir, salawat, istighfar. Sebab hati ini bila dia kosong, sebab kata guru cikgu, kalau hati kita lalai, maka syaitan akan take over. Sebab itulah nak buat keputusan, kena sentiasa dalam masa yang sama, kita kena zikir, kena selawat. Supaya keputusan tersebut tidak dipengaruhi oleh benda-benda yang tak sepatutnya. Okay, so babak dunia akhirat ni, kalau betul nak fikir akhirat, kita kena jumpa guru. Belajar. Ambil ilmu dan ambil amalan. Bukan amalan untuk dunia, amalan untuk nak baiki hati dan emosi kita. Supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam Adiza Haiza. Okey Zam Salam Zam. So kalau fikir luar kotak ni, kita kena fikir lain daripada orang lain. Macam kes sekarang lah, kan? Kes sekarang. Kalau nak selesaikan masalah, gunakan kaedah yang sama, sampai kiamat takkan berjaya. So kalau ada masalah, kena fikir, kena gunakan kaedah yang lain daripada yang sebelum ini. Kan, kalau kaedah sebelum ini kita dah buat, tapi masalah jawapan dia macam ni, A juga. So janganlah pakai kaedah yang sama.
fikir satu pakai keadaan lain pula. Okay? Kalau pakai keadaan sama, tetap dapat jawapan yang sama. So, kena berfikir, brainstorm, cari idea. Kan? Bagi macam kita, orang yang tak biasa berfikir ni memang payah lah. Tapi bila orang dah biasa berfikir, contohnya orang yang selalu buat inovasi kan. Orang yang selalu buat inovasi, dia nampak benda je, dia dah bayang dah. Benda boleh buat apa lagi. Kan? Boleh create macam-macam benda lagi. Tapi macam kita orang biasa ni, tengok benda macam tu je lah. Kan? Dekat tu je lah. Tapi bila orang yang dah rasa buat inovasi sebab otak selalu berfikir, dia tengok dia akan nampak macam-macam. Boleh buat lagi. Boleh buat macam-macam dengan benda ni. Itu orang kata inovasi. Kan? Sebab dia selalu berfikir di luar daripada yang sepatutnya. Lain daripada orang lain. Itu maksud dia. Posisi tubuh, berdiri, duduk. Ini dah kaitan dengan energi ni. Okay? Kalau energi pun sebenarnya ada kaitan. Bila kita energi bagus, kan? Energi kita okey, lagi otak tu dia punya kemampuan berfikir lagi bagus sebenarnya. Sebab itulah energi otak ni, dia kena makanan yang cukup, kan? Dia kena exercise. Dia perlukan benda tu juga. Sebab bila kita exercise sebenarnya oksigen ni cukup. Itu sebenarnya. Okay? Bila kita duduk utara selatan tu, contoh kan, kita akan selaraskan energi badan kita. Bila energi kita bagus, darah mengalir elok. Bila darah mengalir elok, otak banyak dapat oksigen. Sama macam pernafasan. Bernafas, keadaan bernafas. Okay? Tak nafas, tahan, lepas, kawan nafas, bagi oksigen banyak sikit sini, baru kita boleh berfikir dengan waras. Okay? Ataupun banyak minum air. Kan? So benda-benda ni membantu sebenarnya. Membantu untuk otak kita lebih berfikir. Sebab kalau otak ni dia tak cukup kuat, dia lemah, payah juga kan. Orang tengah mengantuk suruh fikir, payah juga. Okey. InsyaAllah. Okey, tak ada apa lagi ya. Sudah, siapa yang berminat nak tengok buku bukan buku e-book cikgu Cikgu hasilkan e-book Seni Berfikir. Ada 10 bab tentang macam mana berfikir. Okey. Dan juga ada dikaitkan juga dengan ada link-link apapun pautan-pautan kepada YouTube. Tak faham, tekan tengok YouTube. Yang cikgu punya lah, cikgu tak ambil umumnya. Okay? Tak faham, tekan tengok YouTube penerangan dia. Supaya baca buku sambil tak faham, rujuk pada YouTube yang cikgu dah buatkan. So nak panggil e-book ke tidak? Dalam e-book pun ada webinar. Senang cerita. Nama apa bagi nak bagi nama lain. E-book yang ada webinar. Dalam e-book ada webinar. Okey, so siapa minat boleh PM cikgu lah tentang buku tentang seni fikir. RM30 tak mahal pun. Okey, RM30. Berminat lah. So insyaAllah saya harapkan apa yang kongsikan malam ini dapat mencetus sedikit idea untuk kita bertindak untuk upgrade otak kita yang Allah bagi dengan mindanya. Dan juga hati yang Allah bagi dengan perasaan dan emosinya. Dapat kita gabungkan, dapat kita gunakan sebaik mungkin untuk jadi hamba Allah, untuk jadi khalifah muka bumi. Okay? Sebab kita ada orang yang berjaya dunia dan akhirat. Apa-apa pun jangan lupa limitation tetap pada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa tauhid, takut kita tergelincir macam orang yang free thinker ataupun puak-puak liberal. Okay, itu saja yang cikgu boleh kongsikan. InsyaAllah minggu depan tengok tajuk apa cikgu akan buat setiap malam, Selasa malam Rabu lah. Cikgu punya sembang-sembang ni. Okay, InsyaAllah.